Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-141 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan ini, ada sesuatu amalan, zikir, doa yang kita dapat belajar daripada pertemuan ini, dan moga-moga dengan pertemuan ini mendatangkan kebaikan, manfaat untuk diri saya dan juga setiap daripada kita. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya nampak diorang komen. Ada Zimadun, Sania Mustafa, Fauzia Muhammad Yusof, Nur Hayati Yahya, Rohida Abdul Rahman, Safia Sapian, Rosnani Kiyah, kemudian Roslina Saharuddin, Zaliha Kamaruddin, Ninda Anis, Farida Ismail, Anita Maizan, Jamaliyah Manab, Ummi Zaihadi, kemudian Zaharah Alias, Azima, Ummu Usamah, Nurani Ahmad, Yaya Lia, Hashimah Uthman, Siti Arfah binti Harun, Al-Latif, M. Nasir Harun, Aminah Hitam, Anna Sukaimi, Aura Altafun Nur, Hashimah Uthman, Razali Muhammad Nurdin, kemudian Azizah Izzah, dan juga Muhammad Fairul, Kati Khairuddin, Zuraida Siddiq, Nur Aini, Kamaria Harun Dikma, Roziah Ma'arub, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan-ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana suara saya pada petang ini? Saya mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Saya harap suara saya adalah jelas. Terima kasih kepada Tuan Nur Rahim yang telah memberi maklum balas, suara jelas, dan juga moga-moga ianya berkekalan begitu. Moga Allah permudahkan urusan kita pada pertemuan petang ini. Hari ini kita telah tiba pada muka surat 189. Muka surat 189, riwayat yang ke-257. Riwayat yang ke-257. Muka surat yang ke-189, riwayat yang ke-257. Terima kasih yang memberi maklum balas. Ahlan-ahlan, terima kasih kepada semua. Lalu mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan petang ini. Lalu di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Di sini kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim. Dua sahih memberi maksud Bukhari dan juga Muslim. Lalu kata Imam Nawawi, dan kami telah meriwayatkan dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim. Di sini kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, begitu juga riwayat ini telah diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah, keempat-empat kitab sunan. Begitu juga diriwayatkan oleh
Imam Ahmad dan juga Abu Awanah. Lalu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kemudian Abu Daud Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan kemudian Imam Ahmad dan juga Abu Awanah. Daripada siapa? Yang mana disebutkan di sini bahawa Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ataita madja'aka. Apakah terjemahannya? Kita boleh tengok dalam kitab. Sabda Nabi, jika, ataupun terjemahnya yang lebih selalu digunakan pakai idza, apabila. Idza, jika, apabila kamu mahu menuju ke tempat tidurmu. Lalu bila dah nak tidur, bila waktu tu dah nak baring, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda, maka hendaklah kamu berwuduk. Maka hendaklah kamu berwuduk. Wuduk dalam bahasa Arab ianya juga memberi makna membasuh. Lalu sebab itu dalam perbincangan tentang berwuduk dengan selepas daripada makan daging unta, maka sebahagian besar para ulama sama ada mengambil maksud wuduk pada hadis makan daging unta ataupun makan daging yang dimasak dengan api. Maka kerana ada riwayat tentang wuduk di situ, sebahagian para ulama memberi makna maksud wuduk di situ adalah secara sunat. Sunat berwuduk selepas daripada makan daging unta. Tetapi sebahagian ulama juga pada waktu itu menafsirkan riwayat-riwayat berkenaan wuduk selepas daripada makan daging, maksudnya adalah membasuh tangan. Kerana wuduk juga di dalam bahasa Arab secara bahasa, secara lughawi memberi makna membasuh. Sebab itu bila tiba di sini, bila sabda Nabi SAW, fatawadda, maka hendaklah kamu berwuduk. Maka adakah maksudnya wuduk secara bahasa, maksudnya bersihkan diri, ataupun wuduk secara istilah, maksudnya wuduk dengan basuh muka, tangan, sapukan air pada kepala dan kemudian membasuh kedua kaki. Maka sebab itu riwayat Nabi menjelaskan, fatawadda, maka berwuduklah kamu, wudu'aka lis-salah, seperti mana kamu berwuduk untuk solat. Maksudnya pada waktu itu basuh muka, basuh tangan, selain daripada niat di awal, sapukan air pada kepala dan juga membasuh kedua kaki. Adapun telinga dan yang lain-lain itu adalah sunat. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, bila nak tidur, maka hendaklah kamu berwuduk seperti mana wuduk kamu untuk solat. Lalu kenapakah manusia itu berwuduk? Dalam beberapa riwayat yang lain, contohnya antara riwayat yang ada dalam kitab Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dan juga kitab-kitab yang lain, kerana kalaulah waktu manusia meninggal dunia dalam keadaan berwuduk, maka wuduk itu akan menjadi saksi untuknya. Dan juga dalam sepotong riwayat yang lain, yang mana orang yang berwuduk, maka seperti mana dia meninggal dunia, begitulah kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan anggota wuduknya bercahaya. Maka sebab itulah digalakkan amalan yang kita belajar pada hari ini adalah hendaklah kita berwuduk sebelum daripada tidur. Berwuduk sebelum daripada tidur. Selepas selesai dah berwuduk, maka pada waktu itu apa sabda Nabi SAW? Summa taji' ala shikkikal aiman. Lalu bila dah berwuduk nak baring, maka tidurlah dengan cara baring pada lambung kanan. Summa taji', maka berbaringlah menghadap ke sebelah kananmu, berbaring pada lambung kanan, pada bahagian kanan badan. Lalu ini sunnah yang kedua yang kita belajar pada riwayat ini. Mula-mula Nabi menyuruh untuk berwuduk, dan kemudian Nabi SAW mengajar kita untuk berbaring pada bahagian kanan tubuh badan kita. Bukanlah bererti tak boleh berbaring dalam keadaan berbaring pada tengkuk ataupun sebelah kiri, tetapi sunat dan mendapat pahala ketika mana berbaring di atas bahagian kanan badan ataupun lambung kanan badan. Kemudian yang ketiga yang ada pada riwayat ini sunnahnya adalah wakul, sabda Nabi SAW, dan ucapkanlah kamu. Apakah dia? Doa yang berikut.
sama-sama sahabat-sahabat baca dengan saya doa ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jom kita baca sama-sama. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Lagi sekali kita baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu, ataupun dalam riwayat ini, minta maaf saya terlepas pandang tadi, wa altaja'tu. Sebentar kita rujuk yang asal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang asal wa alja'tu, maka di sini ta itu adalah ekstra, adalah tambahan. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk betulkan. Lalu ditulis di sini dengan wa altaja'tu. Tapi alja'a yulji'u ilja', dalam kitab yang asal pun begitu, maka ta itu kena padamkan. Kesilapan pada cetakan. Kerana yang saya biasa hafal wa alja'tu, dan dalam kitab yang asal pun wa alja'tu. Lalu mohon sahabat-sahabat padamkan huruf ta tersebut. Wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Lalu doa habis sampai di situ. Yang selepas daripada itu adalah teks hadis. Maka apakah doanya? Lalu mula-mula Nabi SAW pada riwayat ini menyuruh kepada kita untuk berwuduk. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW mengajar kepada kita untuk baring pada bahagian kanan badan. Dan yang ketiganya untuk membaca doa ini. Selain semalam kita telah belajar doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bismika rabbi wada'tu jambi. Kemudian pada awal bab kita telah belajar juga doa bismika Allahumma ahya wa amut. Maka ini adalah doa yang seterusnya. Apakah terjemahannya? Jom kita lihat terjemahannya. Allahumma ya Allah, aslamtu, aku menyerahkan nafsi, diriku, ilaik, kepadamu. Lalu kita dah nak tidur ni, dan kita tak tahu sama ada Allah kembalikan nyawa kita ataupun tidak, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Bahkan memang Allah menguasai kita sentiasa. Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan, wa fawwadtu, dan aku menyerahkan, amri, segala urusanku, ilaik, kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Lalu aku menghadapkan diriku, ataupun alja'a yulji'u ilja', maksud asalnya adalah menyandarkan. Aku menyandarkan, aku menghadapkan diriku kepadamu. Bagaimanakah kita menghadapkan, kita menyerahkan diri kita kepada Allah? Itulah dengan dua sifat, rahbah wa raghbah ilaik. Kita menyerahkan, kita menghadapkan diri kita kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Rahbatan, dalam keadaan memohon, minta maaf, dalam keadaan sebagai harapan, dan takut kepadamu sebagai harapan. Lalu ini dua sifat yang memang digalakkan pada orang-orang beriman, berharap dan juga takut. Sebab itulah dalam riwayat disebut bahawa iman itu di antara khauf or raja', adanya takut kepada Allah untuk kita langgar perintah dan maksiat kepada Allah, dalam masa yang sama berharap kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita menyerahkan diri kita kepada Allah dalam keadaan pada waktu itu kita takut kepada Allah dan dalam masa yang sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengaku pada perkataan berikutnya, la malja wa la manja minka illa ilaik. Apakah terjemahannya? La malja, tiada tempat untuk berlindung daripadamu. Wala manja, wala manja diterjemahkan sekali sebagai tiada tempat untuk berlindung. Lalu la malja, tiada tempat untuk berlindung, dan boleh tambah terjemahan wala manja, dan tiada tempat untuk selamat daripada najah. Tiada tempat untuk berlindung dan tiada tempat untuk selamat minka daripadamu ya Allah, daripada kemurkaanmu, daripada azab dan juga siksaanmu. Tak ada tempat nak pergi illa ilaik, kecuali hanya ke arahmu. Lalu sebab itu ketika mana seseorang itu dia takut kepada azab Allah, kepada siksa Allah, bukanlah dia semakin jauh daripada Allah, kerana tidak ada tempat untuk berlindung dan tak ada tempat untuk selamat daripada Allah kecuali dengan kita pergi kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Lalu itu maksud dia. Lalu sebab itu, kalaulah dalam hidup kita rasa kita ada buat dosa, ada buat maksiat, kita takut dengan azab Allah, siksaan Allah, jangan pula kita semakin jauh daripada Allah. Jangan pula kita nak melarikan diri daripada Allah. Kenapa? La malja, tak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tiada tempat untuk selamat minka daripada Allah illa, kecuali apakah caranya? Ilaik, dengan kita kembali kepada Allah dan kita pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, doa yang berikutnya, amantu, aku percaya dan beriman, bi kitabika, terhadap kitabmu, allazi anzalta, yang engkau telah turunkan, wa bi nabiyyika, dia kembali kepada amantu, dan aku percaya dan beriman kepada nabimu, allazi arsalta, yang engkau telah utuskan. Maka ini adalah doa dia, yang mana kita nampak pada doa ini penuh penyerahan, penuh padanya pengakuan, penuh pada waktu itu peringatan untuk diri kita. Tak ada tempat pun yang kita boleh sembunyi daripada Allah, yang kita boleh berlindung daripada Allah, yang kita boleh selamat daripada Allah, kecuali dengan kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta, ataupun mita, dua-dua boleh, mim berbaris depan ataupun berbaris bawah. Fa in mutta ataupun mita, mutta atau mita alal fitrah wa ja'alhunna akhir ma taqul, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika pada malam itu kamu meninggal dunia, katakanlah ketika mana dah tidur pada waktu itu meninggal dunia. Selepas kita baca doa ini, maka sabda Nabi SAW, kalaulah meninggal dunia dalam keadaan pada waktu itu berwuduk dan juga membaca doa ini, sabda Nabi SAW, mutta alal fitrah, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Maksudnya dalam keadaan diampunkan dosa-dosa. Seperti mana seseorang itu ketika mana dia lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih daripada dosa, maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan begini, membaca pengakuan ini, doa ini, maka sebenarnya dia meninggal dunia dalam keadaan Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sabda Nabi SAW, waj'alhunna akhir ma taqul, dan jadikanlah perkataan-perkataan ini sebagai pengakhiran apa yang kamu ucapkan. Jadikanlah benda yang terakhir. Selepas dah baca doa ini, pada waktu itu tak buat percakapan apa-apa. Waktu itu sama ada selawat ataupun zikir sementara nak terlelap mata, tapi dah tak bercakap
apa-apa. Jadikanlah doa ini sebagai ucapan kamu yang terakhir. Adapun zikir, selawat itu memang digalakkan supaya tidak ada masa yang kita kosong daripada mengingati Allah. Cumanya lepas dah baca doa ini, tak perlu nak bercakap lagi, tak perlu nak buat apa-apa lagi, tetapi terus untuk tidur. Maka pada hadis ini kita telah belajar 3 sunnah pada hadis ini. Yang pertama, kita belajar bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk berwuduk. Nabi memerintahkan kita untuk berwuduk. Maka pada waktu itu Nabi suruh berwuduk. Dan wuduk seperti mana wuduknya solat. Niatnya pun adalah seperti mana niat untuk solat. Sama ada pada waktu itu mengangkat hadas kecil dan sebagainya. Niatnya pun sama. Yang kedua, bila berbaring usaha, walaupun pada awalnya mungkin tak selesa, kalau tak biasa, maka cuba untuk tidur pada lambung kanan, tidur pada bahagian kanan badan kita. Dan yang ketiganya, untuk membaca doa yang kita dah belajar tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, dan kemudian wa alja'tu zahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan apakah kelebihannya? Kalaulah meninggal pada malam itu, maka meninggal dalam keadaan fitrah. Allah ampunkan dosa-dosa insya Allah. Ini adalah riwayat yang ke-257. Okey, kata Imam Nawawi, ini adalah lafaz daripada salah satu riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Muka surat yang ke-190. Kata Imam Nawawi, pada riwayat yang lain dan riwayat Muslim, perkataannya hampir serupa dengan lafaz susunan di atas, hampir serupa. Maka ini adalah riwayat Bukhari. Perkataannya secara tepat diambil daripada riwayat Bukhari. Kemudian riwayat yang ke-258 menceritakan tentang membaca ayatul kursi sebelum tidur. Lalu apa yang kita dah belajar setakat ni? Kalaulah kita boleh tengok balik. Lalu Imam Nawawi mula-mula membawakan pada riwayat Bukhari tentang doa Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian riwayat yang seterusnya, Imam Nawawi membawakan tentang subhanallah, alhamdulillah dan juga Allahu Akbar. 33 dan 34 kali. Kemudian Imam Nawawi membawakan seterusnya riwayat yang mana kita belajar daripada itu untuk mengibas tempat tidur sebanyak 3 kali. Lalu itu adalah amalan yang ketiga. Yang keempat, untuk membaca doa Bismika Rabbi wada'tu jambi. Kemudian amalan yang kelima yang diajar, yang kita dah baca semalam, adalah untuk membaca 3 kul dan tiup pada tapak tangan dan diulang sebanyak 3 kali. Baca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tiup, sapukan pada seluruh anggota badan, bermula daripada kepala, muka, bahagian depan badan, barulah belakang dan seterusnya, dan disapu pada semua semua bahagian anggota badan yang kita sampai. Itu adalah amalan yang kelima. Amalan yang keenam yang kita dah belajar semalam dan sangat powerful untuk kita amalkan sebagai pemeliharaan dan juga penjagaan untuk kita waktu kita tidur adalah membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Dan itu amalan yang keenam. Amalan yang ketujuh yang kita belajar baru sebentar tadi daripada riwayat 257, berwuduk seperti mana wuduknya untuk solat. Amalan yang ke-8 pada riwayat yang sama juga adalah berbaring pada lambung kanan, pada bahagian kanan sisi badan. Berbaring pada bahagian kanan sisi badan. Dan amalan yang ke-9 adalah doa yang sangat menarik makna dia, penuh dengan pada waktu itu pengakuan, penuh dengan pada waktu itu bagaimana kita menyerahkan diri kita, menyerahkan urusan kita, pada waktu itu menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dan ini adalah amalan yang ke-10.
Kalaulah kita kira secara ringkas. Amalan yang ke-10. Lalu amalan yang ke-10. Riwayat yang ke-258. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share kepada yang baru join. Bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca daripada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada tajuk bab zikir sebelum daripada tidur. Muka surat yang ke-190. Ahlan-ahlan, kalaulah ada sahabat yang masih ingin untuk mendapatkannya, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Maka di sini Imam Nawawi meriwayatkan, warawaina, dan kami telah meriwayatkan, kata Imam Nawawi sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihil Bukhari, dalam sahih al-Bukhari. Lalu siapakah perawinya? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama asal Abu Hurairah yang dipilih oleh Imam Tirmizi kerana ada banyak pendapat tentang nama asalnya adalah Abdul Rahman bin Sahar. Sadhara. Abdul Rahman nama asalnya. Tetapi beliau sangat terkenal dengan kunyahnya iaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang join Nabi di Madinah ketika beliau masuk Islam waktu Nabi kat Mekah lagi, Abu Hurairah. Tapi Nabi perintahkan untuk dia kembali balik kepada kabilah dia, iaitu Banu Ad-Daus ataupun kabilah Ad-Daus. Dan kemudian ketika mana pembukaan kota Mekah, barulah dia datang ke Madinah dan dia join Nabi SAW daripada peristiwa Khaybar. Dan semenjak itu dia sentiasa berada bersama dengan Nabi SAW. Lalu ini menceritakan kelebihan ayatul kursi. Maka disebutkan di sini dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah ataupun Abdul Rahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantikku, telah menjadikan daku sebagai penjaga harta zakat Ramadan. Apakah maksud zakat Ramadan? Iaitu zakat fitrah. Sampai waktu ini masih ramai yang pada waktu itu menyangka bahawa zakat hanyalah zakat fitrah. Zakat fitrah dikenali juga sebagai zakat Ramadan, iaitu zakat yang perlu dikeluarkan untuk orang yang melalui Ramadan dan juga puasa. Maksudnya dia sempat bertemu Ramadan dan dia sempat bertemu dengan Syawal. Adapun orang yang contohnya hanya bertemu salah satu, contohnya dia meninggal dalam bulan Ramadan, dia tak sempat bertemu Syawal, maka pada waktu itu tidaklah dituntut untuk warisnya membayar zakat fitrah baginya. Ataupun contohnya bayi yang lahir pada malam Syawal, malam 1 Syawal ada bayi lahir lepas maghrib, dia tak sempat bertemu dengan Ramadan, maka bayi itu pun tak dituntut untuk zakat fitrah. Lalu zakat fitrah adalah berbeza, khas untuk bulan Ramadan. Ada pula zakat harta, maka itu perkara yang berbeza. Yang mana kadang-kala ada sebahagian orang masih menyangka bahawa zakat fitrah itulah zakat harta. Sebenarnya banyak lagi zakat-zakat yang lain. Zakat daripada tanaman, zakat daripada perniagaan, zakat harta dan juga perkara-perkara yang lain. Lalu zakat fitrah maksudnya zakat Ramadan. Kalau kita tengok pada riwayat ini bihifzi zakati Ramadan, maksudnya adalah zakat fitrah. Lalu Nabi SAW melantik dia sebagai orang untuk menjaga zakat fitrah. Maka kata Abu Hurairah, pada suatu malam datanglah seseorang untuk mengambil sedikit makanan. Dia ambil tanpa izin. Istilahnya pada waktu itu dia mencuri. Dia ambil makanan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Maka datang seseorang mengambil sedikit makanan. Faja'ala yahthu, dia mula ambil makanan. Dan seterusnya. Hadis ni panjang, tetapi Imam Nawawi tidak bawa keseluruhan hadis pada kitabnya ini. Dan seterusnya. Apakah maksud seterusnya? Secara ringkasnya, Abu Hurairah tangkap dia. Kata, apa yang kamu buat pada waktu ini mengambil makanan ini?
Maka pada waktu itu dia minta untuk dilepaskan. Maka Abu Hurairah lepaskan dia kali pertama. Kali kedua dia datang lagi. Maka pada waktu itu Abu Hurairah tangkap dia dan lepaskan. Setiap kali keesokan harinya bila dia jumpa Nabi, Nabi SAW akan bertanya kepadanya, apa yang kamu buat dengan orang yang kamu tangkap semalam? Lalu Abu Hurairah terkejut. Tetapi dia tak sangka apa-apa. Dia terangkan kepada Nabi, aku lepaskan wahai Rasulullah kerana dia kata dia begini susah dan sebagainya. Tetapi setelah 2 kali berlaku, Nabi SAW bersabda, orang itu akan datang lagi wahai Abu Hurairah. Dan memang benar datang lagi. Dan ketika mana Abu Hurairah tangkap dia untuk kali ketiga, dan pada waktu itu kata kepadanya akan bawa berjumpa dengan baginda Nabi SAW, maka pada waktu itu orang ini berkata bahawa kalaulah engkau lepaskan aku akan mengajarkan kepada kamu satu amalan. Apakah amalan dia? InsyaAllah kita akan sambung esok. Itulah Ayatul Kursi. Namun ada beberapa penerangan yang kita nak kongsikan. Sebab itu kita akan baca lagi sekali hadis ini insyaAllah. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita. Moga-moga adanya kebaikan daripada pertemuan kita. Meriam Ismail, doakan sepupu saya meninggal dunia malam tadi. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataya kama yunqqa thawbul abyad minad danas wa abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lah birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma انقله من ضيق القبر واللحود إلى جناتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب. Dan amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti selepas daripada kita tutup majlis ini, kita sama-sama niatkan Al-Fatihah untuk beliau ataupun apa-apa bacaan daripada ayat suci Al-Quran untuk beliau. Kita akan sambung esok daripada riwayat 258. Moga-moga adanya manfaat. InsyaAllah kepada yang berkelapangan, kita akan sambung santai sirah kita di Telegram melalui voice chat di Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Maka kalau yang belum ada Telegram, boleh download dan kemudian boleh sahaja untuk join di Telegram channel voice chat Kuliah Ummah Aziz. Kita akan sambung siri yang kedua santai sirah pada malam ini pada jam 9 malam insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan esok. Kalaulah contohnya yang nak join di Facebook, jam 8.30 pagi Hayati Quran. Namun kalaulah ada yang nak join di Telegram, kita jumpa malam ini jam 9 malam insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.